Pengenalan. Berdasarkan teori multicultural iaitu kepelbagaian budaya, terdapat 3 perspektif utama yang sesuai untuk mewujudkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran hubungan etnik untuk mempromosikan perpaduan dan membentukkan integrasi nasional. Ianya dapat dilihat dari perspektif sejarah budaya yang dapat memberi pemahaman kepada pelajar mengenai elemen kepelbagaian budaya yang ada di negara kita Malaysia. Sistem kerajaan adalah raja berperlembagaan iaitu ketua negara ialah raja dan ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Malaysia mempunyai sistem ekonomi campuran yang merangkumi pelbagai kebebasan swasta digabungkan dengan perancangan ekonomi terpusat dan peraturan pemerintah. Di sini, kami akan menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan kajian yang telah kami jalankan yang bertajuk Cabaran Generasi Baru dalam Pembentukan Masyarakat Majmuk yang Beradab. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Yang pertama, pelajar masa kini lebih gemar menghabiskan masa berjam-jam di hadapan komputer semata-mata untuk mencari kepuasan diri dengan melayari internet. Yang kedua, perkembangan teknologi boleh membawa keburukan terutamanya jenayah cyber seperti kecurian maklumat, penipuan, penyebaran virus dan sebagainya. Dan yang ketiga, internet merupakan sumber teknologi moden paling berpengaruh masa kini berupa rangkaian komputer terbesar di dunia yang membenarkan maklumat secara global dapat dicapai. Isu pornografi juga tidak terlepas daripada menjadi tetapan golongan remaja dan kanak-kanak. Seterusnya, objektif kajian ini pertama, mengkaji tentang cabaran yang dihadapi generasi muda dalam memupuk ada antara kaum seiring dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, mengkaji sejauh mana impak teknologi kepada generasi muda dalam konteks menjaga adab dalam masyarakat majmuk. Dan yang ketiga, mengkaji tahap kesedaran generasi muda dalam keperluan untuk menghormati antara kaum. Objektif pertama adalah cabaran yang dihadapi generasi muda dalam memupuk adab antara kaum seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi, cabaran pertama adalah pihak media kerap menggunakan alasan hak dan juga kebebasan untuk membenarkan mereka melakukan pelbagai bentuk rancangan dan program yang akhirnya akan merosakkan cara hidup dan budaya serta pegangan agama seseorang. Penyebaran maklumat seperti itu akan menyebabkan generasi muda akan terpengaruh dan mungkin akan menambahkan jurang hubungan sesama kaum. Cabaran kedua adalah generasi Z kini hanya memfokuskan perkara yang mempunyai kaitan dengan dirinya dan tenggelam dengan dunia maya. Ini akan menyebabkan kemahiran komunikasi antara kaum akan terjejas. Seterusnya adalah terdapat hubungan yang renggang antara murid Melayu dan juga bukan Melayu. Sebagai contoh, kurang interaksi antara mereka terutamanya selepas balik sekolah. Seterusnya, objektif kedua adalah mengenai impak teknologi kepada generasi muda dalam konteks menjaga adab dalam masyarakat majmuk. Impak yang pertama adalah pembentukan sahsia dan akhlak yang baik dalam diri terjejas akibat menonton televisyen dan juga berchatting. Mereka kurang keluar, sebagai contoh keluar ke masjid untuk berkomunikasi secara berhadapan dan juga merapatkan silaturahim sesama jiran-jiran. Seterusnya adalah mereka akan menjadi kurang peka dengan keadaan persekitaran. Ini adalah disebabkan oleh penggunaan gadget yang melampau dan akibatnya mereka akan lebih bersikap individual daripada bermain di luar bersama rakan sebaya. Seterusnya adalah akan berlakunya gejala cyberbully. Akibatnya, mangsa cyberbully akan menjadi depres, ketidakselesaan dan prestasi mereka akan menurun. Di samping itu, gejala ini juga akan semakin meningkat. Selamat sejahtera, nama saya Sri Vatani. Melalui objektif mengaji tentang tahap kesedaran generasi muda dalam keperluan untuk menghormati antara kaum, kita dapat diramalkan bahawa perpaduan dan hubungan kaum ini adalah agenda penting dalam negara Malaysia dan oleh itu keadaan negara akan selamat jika generasi muda mempunyai kesedaran. Selain itu, generasi muda secara aktif menyumbang kepada nilai kompetitif untuk kebahagiaan negara. Ini sangat penting untuk diamalkan dalam negara dengan yang mempunyai masyarakat jamak seperti Malaysia. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Amira Afifah. Saya akan terangkan tentang slide yang seterusnya iaitu metodologi kajian. Reka bentuk kajian adalah kuantitatif. Metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang dilakukan dalam sesuatu kegiatan disiplin dan sebagainya. Pengkaji memilih untuk menggunakan kaedah kuantitatif dan secara maya
di mana pengkaji mengumpul data analisis menggunakan Google Form yang telah diedarkan melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Kajian kuantitatif. Kuantitatif membawa maksud sesuatu yang berkaitan dengan kuantiti. Kajian ini dijalankan secara kuantitatif iaitu melalui borang soal selidik menggunakan Google Form. Instrumen kajian soal selidik. Kaedah yang akan digunakan ialah dengan melakukan tinjauan soal selidik terhadap pelajar-pelajar ijazah sarjana muda di UTHM. Borang soal selidik ini ada 4 bahagian iaitu A, B, C dan D. Skala Likert 5 mata yang akan digunakan dalam kajian ini iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Pengkaji menggunakan kaedah perpustakaan untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dan kuasa ilmu dalam kajian ini. Pengkaji menggunakan Google dan Google Scholar yang merupakan perpustakaan virtual untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan dalam kajian ini. Untuk populasi dan persampalan, dalam kajian ini populasi sasaran bagi soal selidik adalah terdiri daripada pelajar-pelajar ijazah sarjana muda dari pelbagai kursus di Universiti Tun Hussein Pondok Malaysia. Soal selidik ini melibatkan 50 orang responden dan kesemuanya dapat diakses dalam kajian soal selidik tersebut. Sampel kajian pula dilakukan di mana pengkaji menggunakan sampel rawak bagi memastikan setiap pelajar memenuhi kelayakan. Bagi analisis kajian, kajian ini dapat menganalisis data daripada hasil pengumpulan data responden yang diambil daripada Google Form. Kemudian data tersebut akan dikumpul dan diterjemahkan dalam bentuk jadual dan visual berdasarkan perisian Google Form. Kaedah ini untuk mendapatkan min purata, nilai peratusan jawapan dan taburan kekerapan bagi penghasilan dapatan kajian. Info data yang akan digunakan adalah carta pie, carta bar dan graf. Justru data yang diperolehi adalah 50 data bagi 50 orang responden. Berdasarkan jawapan soal selidik yang diberi kepada responden menggunakan objektif 1, kajian mendapati bahawa generasi muda masih boleh dan mampu memupuk adab antara kaum. Manakala untuk objektif 2 pula, rata-rata responden memberikan maklum balas yang baik, di mana walaupun dengan kepesatan teknologi zaman kini, generasi muda tidak terpengaruh dengan anasir-anasir yang tidak baik dan masih mampu menjaga adab dalam masyarakat majmuk. Yang seterusnya, dapatan kajian bagi objektif ketiga iaitu mengkaji tahap kesedaran generasi muda dalam keperluan untuk menghormati antara kaum. Majoriti responden bersetuju dengan soalan yang ditanyakan dalam Google Form. Sebagai contoh, responden bersetuju tidak akan memberi komen yang negatif yang melibatkan isu perkauman. Secara keseluruhannya, majoriti kalangan muda sedarkan sebagai masyarakat untuk menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza kaum. Antara cabaran semasa melakukan kajian ialah kekurangan sumber maklumat mengenai kajian. Kami telah menyukarkan kami mengumpul maklumat untuk dijadikan panduan ketika melakukan kajian. Seterusnya, responden kurang memahami penyataan soal selidik yang diberikan. Yang terakhir, kajian ini tidak dapat dilakukan secara bersemuka ataupun kolaboratif dalam kalangan ahli kumpulan dan para responden. Seterusnya ialah cadangan kajian untuk pengkaji akan datang. Kajian ini dilakukan secara kolaboratif agar responden berpeluang memberi pandangan serta pendapat mereka mengenai kajian yang dilakukan. Ia memudahkan kami mengumpulkan semua maklumat bagi kajian ini. Seterusnya, memberi peluang kepada responden yang luar daripada lingkungan belia untuk bersama-sama menjawab penyataan berkaitan kajian yang dilakukan. Rumusannya, generasi muda haruslah menitik beratkan budaya hormat menghormati antara satu sama lain walaupun hidup berbeza bangsa kerana masyarakat kita hidup secara muafakat. Generasi muda mestilah menerapkan nilai-nilai murni seperti beradab antara kaum lain dan saling menghormati budaya dan adat tradisi kaum lain agar masyarakat lebih erat. Oleh itu, masyarakat akan hidup lebih bermuafakat dengan aman dan harmoni.